Hai, Assalamualaikum. Saya Zul daripada Aquaponik Malaysia. So hari ini kita akan sambung lagi dengan kita punya projek Aquaponik Tilapia dengan menggunakan gata sebagai grow bed. Dan untuk video hari ini saya akan tunjukkan cara untuk kita buat grow bed stand ataupun kaki untuk kita letakkan gata ni. Tapi sebelum tu saya akan ambil dulu sampel daripada tangki ni sekarang, sebab filter ni kita dah running selama seminggu. Sebab minggu lepas saya tunjukkan cara untuk buat filter ni, dah running selama seminggu. Jadi hari ni kita akan ambil sampel air ni dan kita akan test amonia dan juga nitrit dalam tangki ni. Okey, kalau kita tengok tangki ni pun air dah nampak semakin jernih sikit berbanding dengan sebelum kita buat filter ni. Dan kalau tengok ikan mu dah semakin aktif, semakin cergas. So saya akan ambil sampel air ni, kemudian kita akan test kandungan amonia dan juga nitrit. Dan saya harap dia punya tahap amonia ni akan turun dan nitrit akan naik, sebab itulah function kita buat filter ni. Okey, satu untuk kita mengelakkan masalah amonia, dan juga kita nak hasilkan nitrit yang cukup untuk baja untuk tanaman kita nanti. Okey, kita akan biarkan selama 5 minit, kemudian kita akan tengok balik dia punya bacaan. Okey, first kita tengok dulu amonia. Okey, kalau kita tengok kat color chart ni, amonia ni untuk amonia. Amonia kita sekarang 0 ppm. Maksudnya dalam tangki kita ni sekarang ni dah tak ada lagi amonia. Sebelum ni tinggi 8 ppm, sekarang dah 0 ppm. Ini bermaksud kita punya filter dalam keadaan baik. Okey, yang kedua, nitrit. Kalau kita tengok nitrit ni dah hampir mencecah 160 ppm. Sebab sebelum ni ppm kita kosong untuk nitrit. Jadi sekarang ni dalam tangki ni kita dah ada nutrien untuk tanaman. Jadi kita boleh, sekarang ni kita dah boleh start menanam dalam aquaponik dengan menggunakan air daripada tangki ni. Okey, inilah kelebihan kalau dalam sistem aquaponik kita menggunakan external biofilter atau biofilter tambahan seperti yang kita buat. Sebab dalam biofilter tu saya masukkan K1 sebagai media filter dan juga sebagai perumah untuk bakteria, tempat untuk bakteria tinggal dan juga bakteria membiak. Dan pada masa yang sama saya tambah dengan EM4+. Pada dalam EM4+ ni memang ada bakteria yang baik. Okey, bakteria ni akan membantu untuk menukarkan amonia kepada nitrit dan nitrit kepada nitrit. Okey, kalau kita tak letak EM4+ ni mungkin akan ambil masa yang lama. Okey, akan ambil masa untuk bakteria membiak dalam kita punya filter. Okey, sebelum ni untuk bakteria saya gunakan API Quick Start. Okey, tapi yang ni harga dia tak silap saya satu botol ni RM45 kalau tak silap. Kalau EM4+ ni harga dia satu botol, kalau yang besar ni RM25, kalau yang kecil RM15. Okey, dari segi kos EM4+ lagi murah, dan dari segi kuantiti pun EM4+ pun lebih banyak. Dan untuk EM4+ ni bukan setakat tilapia saja, kalau dalam untuk ternakan lobster pun memang saya gunakan yang ni. Dan saya sangat recommend kalau tuan-tuan nak cari EM4+ ataupun sumber untuk bakteria, elok gunakan EM4+ ni. Dan dekat bawah, dekat video description saya dah letakkan link untuk beli ni. Dan saya pun kena beli lagi sebab ni je yang tinggal, sebab saya memang selalu guna EM4+ ni. Okey, untuk kaki kita punya gata ni saya gunakan pre-hole slot angle iron ni. Ini saya beli 10 batang. Saya beli lebih ni sebabnya untuk projek lain juga. Kemudian saya beli sekali dengan dia punya angle plate. Dan
bolt dan nut. Okey, saya beli satu beg ni biasanya dalam okey, ni ada 90 set bolt dan juga nut. Okey, idea saya yang asal saya nak gunakan rectangular iron ni, besi ni. Tapi masalah besi ni, sebab kalau kita nak gunakan besi ni kita kena welding. Tapi saya rasa tak semua orang ada mesin welding kat rumah. Okey, kecuali kebetulan kita memang minat DIY, mungkin kita ada mesin untuk welding. Jadi saya buat keputusan saya akan tukar daripada besi ni, kita akan gunakan angle iron ni yang memang dah ada lubang. Yang ni lebih mudah, kita cuma perlu potong, kemudian kita masukkan bolt dan nut. Jadi kalau kita gunakan ini, kita memerlukan tool yang minimum. Okey, untuk design kaki ni saya tak sketch dulu pun, saya just terus buat je. Okey, first kita kena letak dulu kita punya gutter ni macam ni untuk dapatkan ukuran lebar. Okey, kalau macam saya, sebab saya tak banyak ruang, jadi saya terpaksa rapatkan sikit. Kalau dekat tempat tuan-tuan ada ruang yang besar, boleh jarakkan lagi gutter ni. Okey, baik untuk tanaman supaya tanaman ada ruang untuk mendapatkan cahaya. Tapi saya, sebab saya tak banyak ruang, saya terpaksa rapatkan sikit. Dan lagi satu, sebab saya punya plan dalam ni saya cuma nak tanam dengan tanaman herba, contoh macam kesum, daun sup dan bawang macam tu je. So saya boleh rapatkan sikit lah. Okay, untuk lebar ni, okay, saya akan buat 30 inci. Dan panjang kita dah tahu 4 kaki, 48 inci. Jadi kita perlukan 1, 2, 3, 4 batang panjang 30 inci. Okey, sebatang angle iron ni panjang ni 10 kaki bersamaan dengan 120 inci. Macam tadi kita perlukan 4 batang panjang 30 inci. Jadi kita akan potong angle iron ni kepada 4 bahagian. Jadi kita akan dapat 1 batang 30 inci. Untuk kita potong angle iron ni, kita boleh gunakan gergaji tangan ataupun handsaw, angle grinder, metal circular saw, dan akhir sekali metal cut off machine. Tapi untuk hari ini saya akan gunakan angle grinder. Safety first. Kita bersihkan bekas potongan tadi. Okey, kita dah ada 4 batang panjang 30 inci. Sekarang kita perlukan 2 batang panjang dia 48 inci ataupun 4 kaki. Okey, ni yang saya dah potong setakat ni. Yang ni panjang 30 inci, kita ada 4 batang. Yang ni panjang 48 inci, kita ada 2 batang. Ialah bahagian atas sebagai tempat untuk kita letakkan gutter ni. Jadi kita akan pasang dulu bahagian atas ni.
Okey, inilah gambarannya, tapi agak rapat. Sepatutnya kena buat lebih sikit daripada 30 inci. Tapi tak apa, saya okey je dengan macam ni. Boleh je. Okey, kalau panjang 30 inci ni, masalah dia sebab dekat sini, dekat bola nut ni, gata kalau kita rapatkan ke tepi ni, tu dia akan jadi sengit kat sini, tak sama. Okey, sama ada kita rapatkan tu kat sini ataupun dekat sini tu letakkan bola nut juga supaya dia balance sama tinggi macam ni. Okey, tak apa, nanti kita cari solution untuk selesaikan masalah tu. Buat masa ni saya akan ketatkan dulu bola nut ni. Kemudian untuk kaki ni kita sesuaikan dengan ketinggian grow bag ni, ataupun gutter bag. Saya rasa tinggi ni okey, sebab dengan tinggi ni saya masih boleh capai lagi gutter yang paling belakang ni. Saya rasa tinggi ni dah sesuai. Dan kalau tinggi macam ni, mungkin kita punya fish tank nanti kita boleh letakkan di bahagian bawah kaki ni untuk kita jimatkan ruang. Okey, untuk kaki ni saya akan ambil dalam 33 inci. Okey, kita akan potong 4 batang panjang 33 inci. Okey, kaki 4 dah siap pasang. Kemudian kita akan tambah lagi sebagai braces pada bahagian bawah ni dan juga pada bahagian belakang ni. So saya dah potong lagi sebatang saiz 4 kaki. Kita akan pasang mungkin kat sini untuk kita kuatkan lagi struktur ni. Kemudian saya dah potong juga lagi 4 batang panjang 30 inci. Ini kita akan pasang pada bahagian tepi ni dan juga tepi ni. Kemudian dekat bahagian tepi ni nanti saya akan tambah lagi. Okey, dekat bahagian tepi ni saya akan tambah lagi satu platform ataupun satu segi stand untuk kita letakkan filter dekat atas ni. Jadi sambungan lebih kurang macam ni lah. Okey, jadi filter nanti kita akan letakkan kat atas ni. Okey, dah siap pasang braces ataupun pendakap supaya lebih kukuh di sebelah kiri, kanan dan juga belakang. Di bahagian hadapan saya biarkan dulu, saya tak letak dulu sebatang besi bawah ni sebab saya plan saya nak mungkin dekat bawah ni nanti saya akan letak lagi satu tangki, tapi yang tu kemudianlah kita akan tambah. Dan sekarang saya akan siapkan bahagian tepi ni. Kita akan buat lagi satu platform untuk kita letakkan kita punya solid base filter dan juga bio filter kita dekat tepi ni.
Okey, dah siap kita punya gutter stand dan kita punya stand untuk filter. Okey, lepas ni cuma tinggal untuk kita catkan stand ni. Tapi sebenarnya cat tu adalah optional. Kalau tak nak cat pun tak apa, tapi saya akan cat juga sebab saya nak stand ni bertahan selama yang mungkin. Jadi saya akan cat keseluruhan stand ni. Okey, untuk cat ni saya akan gunakan Electric HVLP paint sprayer ni. Dah lama saya beli tapi tak sempat nak test lagi. Okey, sebelum ni kalau nak cat saya gunakan kompresor. Tapi masalahnya kadang-kadang kita malas nak angkat kompresor, bunyi pun bising, elektrik pun lagi kuat. So lepas ni kalau untuk cat memang saya akan gunakan HVLP ni. Okay, HVLP ni stand for High Volume Low Pressure Sprayer. Okay, yang ni power baru 500 watt atau 500 watt tak silap. Harga RM280. So kalau berminat saya akan letakkan link dekat video description. Jom kita unboxing, kita tengok apa yang ada dalam kotak ni. Saya pun dah lama tak buka kotak ni sebab saya memang tak pernah gunakan lagi. Saya beli pun dah lama, tahun lepas lagi. Okay. Ini dia punya hose. Okay. Dalam ni ada viscosity cup untuk kita test dia punya tahap kecairan cat ni. Okay, harga dia masa saya beli tu tak silap tadi dalam RM280. Saya rasa berbalik lah kalau setakat kita nak spray. So tak payah kita nak beli kompresor sebab kompresor memang elektrik lagi kuat, bunyi pun bising. Kadang saya pun rasa tak senang kalau guna kompresor. Terutama kalau kita dekat rumah taman ni, hidup berjiran. Kadang kompresor tu bunyi terlampau kuat, kadang budak-budak tidur pun boleh terkejut. Ini cuma aksesori untuk cleaning. Okey, itu saja. Okey, untuk cat saya akan gunakan KTH Industrial Primer ni. Okey, yang ni sebenarnya ada primer bukannya cat, tapi function lebih kurang sama. Dan kelebihan kalau primer ni untuk yang industrial ni sebab dia memang ada sekali dengan anti karat. Dan dia boleh membantu untuk mengelakkan karat pada kita punya stand ni. Yang ni saya beli ni 5 liter. Sebenarnya cat ni pun memang saya beli online juga dekat Shopee. Kalau minat dengan cat ni nanti boleh tengok link dekat bawah sebab ni memang industrial punya. Simple je. Okey, dah siap cat. Lepas ni saya perlu tunggu cat ni kering. Kemudian saya akan pasangkan tapak getah ni dekat bahagian bawah ni.
Okey, sprayer ni saya rasa okey, memang the best, sebab sama macam kalau kita spray dengan kompresor, dan bunyi pun tak bising. Spray pun cantik, cuma yang bahagian ni tadi sebab saya lupa nak campur dengan thinner. Sebab cat industrial ni dia lebih pekat pada cat biasa yang kita guna untuk cat rumah tu, jadi memang kena campur dengan thinner. Sini tadi saya lupa, jadi akan jadi bertampung sikit. Dan skill saya dengan cat ni memang kurang sikit, saya memang kurang sikit dalam bab mengecat ni, sebab saya bukan orang yang jenis yang berseni. Okey, setakat ni saja untuk video minggu ni. Jangan lupa like dan subscribe YouTube channel Complete Malaysia. Dan dalam next video kita akan teruskan pemasangan. Kita akan pasangkan filter, data semua dekat atas stand ni. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Kantoi lupa nak lapik, yang kat dalam tu dah bising. Kalau ada tip cara nak cuci lantai ni, tolong komen kat bawah.